Rosalinda. Ibu Rinda, insyaAllah ibu. Masih ibu pasal tak keluar nama. Saya tengah nak proses start record ni. Alhamdulillah. Ibu Roslinda dari Sungai Buloh, alhamdulillah. Ibu kita nak record. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Alim ya Alim wa bika nasta'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur pada Allah. Hari ini hari Jumaat bersamaan 21 Mei 2021. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita buat pengajian santai lah ya, untuk kita tengok bagaimana cara kita belajar tajwid bersama dengan saya lah. Saya ni bukanlah kata pakar Quran pun, okey. Cuma apa yang kita tahu, kita belajar, kita sampaikan lah. Apa yang saya belajar sebelum ni maka saya sampaikan. Cuma kalau dengan saya, cara saya mengajar tajwid, saya akan buka setiap kalimah tu dengan hukum tajwid dia, dan saya akan kaitkan kenapa nama hukum tu macam tu, kenapa dipanggil begitu, insyaAllah ya. Dan apa-apa yang berkaitan lah insyaAllah, dari segi tulisan dan sebagainya, kita akan tengok nanti insyaAllah ya. Jadi malam ni kita bincangkan tajwid daripada surah Al-Fatihah ya. Ibu ayah, surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat, dan kita mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Maka dalam sembahyang sunat kita dahului sebelum Fatihah kita baca a'udzubillah dulu, ta'awuz dulu ataupun isti'azah. Okey, baru kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tengok Bismillahirrahmanirrahim terus masuk ya. Okay. Ibu ayah pastikan masing-masing ada Quran lah ya, ada Quran bersama dengan ibu ayah. Okay. Bismillahi, dia tengok pertama pada Bismillah. Maka kita jumpa yang pertama, kita jumpa hukumnya kat sini. Okay. Hukumnya pada lafaz. Ibu ayah, kalimah Allah ni kita panggil lafaz apa? Kita panggil istilahnya apa? Kalimah Allah ni kita panggil lafaz apa ni? Secara istilahnya kita panggil lafzu al-jalalah. Lafzu al-jalalah. Lafaz jalalah. Apa dia makna jalalah ibu ayah? Apa dia makna jalalah? Jalalah maksudnya agung. Lafaz al-jalalah, lafaz agung, iaitu kalimah agung, kalimah Allah. Kalimah yang paling mulia, paling agung adalah kalimah alif lam lam ha ini. Jadi ibu, kalau kalimah ataupun lafaz jalalah ini, tengok, kalau sebelumnya
berbaris atas atau depan. Sebelum lafaz Allah ini, huruf sebelumnya baris atas ataupun depan, maka lafaz Allah dibaca dengan tebal. Ibu ayah secara istilahnya, kalau kita baca tebal dipanggil istilahnya tafkhim. Tafkhim ni kita maksudnya tebal. Kalau nipis kita panggil tarqiq. Tarqiq maknanya nipis. Jadi kita baca macam mana? Kita baca Bismillah. Ibu ayah dengar lafaz Allah ini, lafaz jalalah ini, Bismillah ataupun Bismillah. Kita baca tebal ke nipis? Baca tafkhim ke tarqiq, ibu ayah? Cuba tulis. Tafkhim ke tarqiq? Tulis. Lafaz jalalah tu kita baca. Bagus. Khairil kita baca. Tarqiq bukan tafkhim. Tafkhim ni tebal. Ibu ayah, tafkhim ni tebal. Tarqiq nipis. Kita baca nipis Bismillah. Kalau tebal akan jadi Allah, Allah, Bismillah. Itu tebal. Baca nipis. Tu. Itu Kak Teguh Marina tu, guru Quran tu kat Penang. Jangan main-main lah. Kak Teguh Marina kalau saya salah tegur dia. Tegur ya, insyaAllah. InsyaAllah sudi juga belajar tu. Padahal Fatihah saja pun. Tahniah, Masya Allah. Okey. Ada lagi beberapa orang ustazah dalam ni yang mengajar Quran. Masya Allah. Kalau saya salah tegur ya, insyaAllah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita panggil lafaz jalalah dibaca tarqiq. Jelas ya, tarqiq. Okey. Itu baru first. Itu baru first. Saya nak tanya ibu ayah. Siapa yang, tak apa jujur je. Kita bukan nak tengok siapa pandai tak pandai ya. Siapa yang baru dengar perkataan tarqiq ataupun tafkhim? Siapa yang dah biasa? Okey, siapa yang baru komen baru, ulang kaji komen ulang kaji. Siapa yang baru komen baru, siapa yang ulang kaji komen ulang kaji. Yang baru tahu tarqiq dan juga tafkhim. Jangan malu ibu ayah ya, tak ada apa kita nak malukan. Okey, jadi kebanyakan ibu ayah ulang kaji ya, Masya Allah, bagus ulang kaji. Kalau ada yang baru, jangan rendah diri, tengok semua ulang kaji. Jangan rendah diri, belajar. Jangan malu ibu ayah belajar. Okey, saya nak cerita sikit ibu ayah. Saya ni dulu, ibu ayah, saya pernah belajar, ibu seteruslah baru Masya Allah. Saya pernah belajar ibu ayah di satu, untuk ambil diploma. Saya terpaksa ulang setahun, bayangkan, saya yang mengajar ibu ayah ni, ambil diploma kat Johor, terpaksa ulang setahun kerana subjek Quran tajwid saya boleh baca Quran tajwid tapi tak faham tajwid. Sampailah diploma pun saya tak faham tajwid. Sampai saya jadi imam di Masjid Langkah Suka Lakin Johor. Ketika mana di Temuduga untuk tauliah imam, masa tu imam besar tu Imam Haji Mahathir nama dia. Kan? Jujur saya kata, saya tahu hukum asas saja. Setakat irama al-ghunnah, setakat infak kiki tahulah, yang masuk lain-lain tu saya tak pandai. Tapi saya jadi imam kampung tapi di masjid daerah. Di Masjid Langkah Suka dekat Lakin Jaya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tak malu mengaku saya tak reti, tapi saya belajar. Alhamdulillah sekarang saya berada depan ibu ayah semua. Jadi ibu ayah jangan malu jangan malu. Okey. Jadi tarqiq, alhamdulillahi. Kemudian lafaz Allah, lafaz jalalah ni dibaca 2 harakat. Sebelum tu tertinggal. Bismillah. Lafaz Allah dibaca 2 harakat. Mad apa hukumnya ibu ayah? La tu. Apa nama hukumnya? Mad apa? Mad asli. Bagus Pak Cik Wahab. Mad asli. Okey, mad asli. Soalan saya ibu ayah, kenapa namanya mad asli? Kenapa namanya mad asli? Okey, ini ibu ayah ya. Tengok saya kata bezakan antara sebutan saya. Saya sebut A dengan pertama A, yang kedua yang pertama ba, yang kedua ba. Dekat mana yang ada bunyi mat, yang pertama ke kedua?
Yang kedua, okey, yang kedua ada bunyi ni, bunyi panjang, bunyi mat yang kedua. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Taala. Jadi sekurang-kurang kita nak tahu perkataan itu ada bacaan panjang berapa harakat. Sekurang-kurangnya berapa harakat? Sekurang-kurangnya 2 harakat. Sekurang-kurangnya 2 harakat itu berlakunya bacaan panjang. Bacaan panjang paling pendek, bacaan yang panjang, bacaan mat yang paling pendek adalah 2 harakat. Jadi kalau saya sebut ba dengan ba, yang pertama tidak ada mat, ba pendek. Tapi kalau saya sebut ba, itu ada mat 2 harakat, itu paling kurang. Maka ibu ayah secara asalnya kita memang kita tahu. Paling asal mat itu secara aslinya sifatnya mesti paling kurang 2 harakat. Maka lepas itu kita baca, kita panggil dia mat asli. Mat asli. Jelas ibu ayah ya. Kenapa dipanggil mat asli? Kerana asalnya memang macam tu. Okey, jelas ya, mat asli. Bismil. Tadi alif apa ni? Kita baca lafaz Allah, kita baca nipis, tertib. La, 2 harakat mat asli. Okay. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita padam. Okey. Rabbil alamin. Ibu ayah tengok Rabb. Ibu ayah. Ra ni kita baca dengan ibu ayah dengan bunyinya tebal ke nipis? Ro, ri, ru. Tebal. Kita baca tebal. Ro tebal. Kita tak baca ro itu. Kita baca ro. Alhamdulillahi Rabb. Tebal ya. Okey. Bila ro kita baca tebal, antaranya bila ro kita baca tebal, yang asas kita nak tengok ro tu baca tebal, antaranya ketika mana ro ni baris atas ataupun baris depan. Bila ro tu dia baris atas ataupun baris depan, kita baca tebal. Dan kalau ro baris bawah, kita baca nipis. Dia ada perbahasan lain lah pasal ro ni. Itu kita bincangkan dalam pengajian yang sebenar lah. Ini sekadar santai-santai saja untuk saya tunjukkan bagaimana situasi sebenar belajar dalam saya kata tajwid surah Yasin tu. Ni saya buat surah Fatihah untuk umum untuk semua. Yang surah Yasin tu yang ada yuran tu, yang itu kita akan terangkan lebih detail sikit lah insya-Allah. Saya akan gunakan buku ni ibu ya. Ibu yang tak ada kena cari buku ni kat kedai buku. Ini sangat bagus masya-Allah ya. Masa di madrasah dulu pun pada pelajar tahfiz memang digunakan buku ni untuk belajar tajwid. Okey. Sangat bagus masya-Allah tabarakallah. Jadi ra dibaca apa ibu? Tebal. Apa dia tebal tadi dalam bahasa Arab? Apa istilahnya tebal tadi? Apa istilahnya tebal tadi? Tafkhim. Bagus Khairil. Baca Wahab betul. Tafkhim ya. Tafkhim. Okey. Jadi hukum tajwidnya ulang balik. Bismillah, lafaz jalalah dibaca tafkhim kerana sebelumnya bismillah dibaca tarqiq kerana sebelumnya baris bawah. Kemudian lafaz jalalah 2 harakat, la tu 2 harakat mat asli. Kemudian ra dibaca tafkhim kerana ra tu baris atas. Apa lagi hukum seterusnya? Kat sini lam. Rabbil bil. Itu alif lam ya, hukum alif lam. Hukum alif lam kat sini mati. Okey, alif lam akan terbagi 2. Satu dia alif lam qamariyah, satu lagi alif lam syamsiyah. Okey, alif lam syamsiyah. Qamariyah dan juga alif lam syamsiyah. Okey. Ibu boleh tengok kalimah qamar, bulan.
Al-qamar. Kalimah syams. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, bila alif lam, kita masukkan pada kalimah qamar contoh. Qamar maksudnya bulan. Qamar bulan. Bila masuk alif lam, kita baca al-qamar ke al-qamar. Al ke, yang pertama ke kedua? Al-qamar ke al-qamar? Pertama. Al. Kita baca al-qamar. Okey. Kalimah syams. Syams maksudnya matahari. Anta syamsun, anta badrun. Kan? Syams matahari. Bila masukkan alif lam pada kalimah syams, adakah kita baca al-syamsu ke asy-syamsu? Pertama ke kedua? Kita baca dengan ash. Yang kedua. Maksudnya, ketika mana kita baca al-qamar, lam ini jelas ke tidak lam ni? Baca dengan jelas. Tapi ketika mana kita baca asy-syams, lam ini kita dah tak bunyi dah. Terus masuk pada huruf seterusnya. Jadi ibu ayah, alif lam ini kita boleh panggil kalau sikit al-qamar alif lam qamariyah. Asy-syams alif lam syamsiyah. Jadi sekarang ni al-alamin, ibu ayah bunyi lam ke bunyi ain sekarang? Rabbil alamin. Alif lam tu bunyi lam ke ataupun masuk pada ain? Bunyi lam. Maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Namanya alif lam qamariyah. Ataupun nama lainnya adalah izhar qamari. Tapi tak apalah, pegang alif lam qamariyah saja. Alif lam qamariyah. Okey. Rabbil apa hukum ibu ayah? Apa dia hukum man asli? Man asli. Okey. Kemudian min ibu ayah tengok min. Dalam Quran ibu ayah, huruf ya tu ada tanda mati ke tidak? Ya tu mati, tapi ada tak tanda mati pada huruf ya tu? Quran terjemah ibu ayah, dalam Quran ibu ayah semua tak ada tanda mati kan? Mesti ada sebab kenapa. Dalam Al-Quran, Rasam Osmani ada sebab dari segi tulisan-tulisan tu, ada sebab tertentu. Ada sebab kenapa dia mati, tapi tanda mati dia tak disebutkan. Antaranya lah. Okey, kita tengok insya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita okey. Cuba kalau kita sambung. Okey. Siapa tu? Okey. Ibu ayah, cuba tengok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh tak saya baca? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Boleh ke tidak? Tak boleh. Betul, tak boleh. Okey. Jadi ibu ayah, bila boleh kita baca panjang macam imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin min. Ketika mana waqaf? Ketika mana kita waqafkan bacaan, waqaf maksudnya berhenti. Kita berhentikan bacaan, maka baru boleh baca panjang. Macam kita biasa dengar tu. Cuma ibu ayah, bila kita waqafkan bacaan, apa yang jadi pada baris atas, pada huruf nun tu baris atas sekarang ni. Ketika mana kita sambung baca, dia asalnya baris atas. Tapi ketika mana kita waqaf, apa jadi pada nun? Nun tu jadi hazaf. Kenapa kita nak hazafkan Pak Cik Wahab? Hazaf tu maksudnya kita buang, kita tak buang nun. Kita sukunkan dia. Kita tak hazaf, jangan hazaf, kita sukunkan dia. Kita sukunkan dia, matikan dia. Okey, sukun ataupun mati. Jadi ibu ayah, saya nak tanya. Ni dah mula kita dah masuk pada perbahasan menarik. Ibu ayah, asalnya ketika mana kita tak waqafkan bacaan,
dan nun itu bukan dalam keadaan sukun, boleh tak kita baca panjang 4 ke 6 harakat? Boleh ke tidak? Jawapannya tidak. Okey, sekarang ni tiba-tiba je boleh pula baca sampai 4 harakat sampai 6 harakat bila kita matikan nun tu. Kita wakafkan dan kita matikan nun. Jadi apa nama hukumnya? Hukumnya kita ambil pada min. Hukumnya min tu adalah mad. Nama hukumnya mad arid mad arid lisukun. Okey boy, apa dia maksud mad? Ulang balik boy, apa dia maksud mad? Tulis. Apa dia maksud mad? Bacaan panjang. Okey, bacaan panjang. Arid maksudnya mendatang, yang baru datang. Arid maksudnya baru datang. Tadi tak ada. Tadi asalnya tak ada bacaan panjang. Kalau kita baca asalnya mina, kan kalau kita baca ikut asalnya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa masuk Rabbil alamin pula ni? Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Sorry ibu ayah. Tak ada seorang tegur saya ni. Otak saya tadi fikir lepas Allah tu alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ayah awak tak tegur. Tak apa kita ulang balik. Allahu akbar. Boleh tak apalah kita teruskan. Lepas tu kita ulang balik bismillah lagi. Boleh terlajak pula Masya-Allah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tak apa. Rabbil alamin semua tengah syok belajar Okey, Rabbil alamin. Jadi alamin asalnya memang bacaan panjang tu memang ada dah. Cuma yang baca sampai 4 harakat, 6 harakat tu dia baru datang. Arid maksudnya baru datang, dia mendatang. Tadi tak ada. Dia mendatang. Kenapa? Li ni terjemahan li ni kerana. Li ni kerana as-sukun mati, kerana sukun. Jadi huruf nun tu asalnya dia sukun ke tidak? Huruf nun tu asalnya dia tak sukun, asalnya dia fathah. Tapi ketika mana kita waqaf, dia akan jadi sukun. Kerana dia jadi sukun lah, baru mendatang hukum yang kita boleh baca 4 harakat sampai 6 harakat. 2, 4, 6, 3 cara baca. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Itu namanya man arid lisukun. Badan panjang, arid yang baru datang, lisukun kerana mati hujung dia. Pasal tu ibu ayah kita belajar. Nama hukum tahu, nama hukum mad arid lisukun, tapi kenapa namanya begitu? Kenapa dipanggil mad arid lisukun? Kenapa? Kita kena tahu dari segi kalimah-kalimah. Apa dia maksud mad? Apa dia maksud arid? Apa dia maksud li? Apa dia maksud as-sukun? Macam tu. Boleh ibu ayah semua insya-Allah. Okey. Untuk mad arid lisukun, siapa yang dia dah biasa dengar nama hukum ni, tapi dia baru tahu dari segi bahasa tu. Mendatang, kerana sukun. Okey, yang baru komen baru. Yang ulang kaji komen ulang kaji. Okey, saya nak tengok berapa ramai yang ulang kaji, berapa ramai yang baru. Man arid lisukun. Kenapa dipanggil man arid lisukun? Okey, ada ulang kaji, ada yang baru, alhamdulillah, tahniah, masya-Allah ibu ayah. Okey, ibu ayah nampak ya, man arid yang baru datang li as-sukun. Macam tu insya-Allah ya. Okey. Rabbil alamin. Tapi kalau kita wasalkan bacaan, sambung bacaan mi ni, kalau kita sambung bacaan mi ni mad asli. Tanda pada tulisan mad asli ini adalah huruf tu mati, tapi tanda mati tidak ada atas dia. Tak ada tanda mati atas dia. Dia mati tapi tanda mati tak ada atas dia. Itu mad asli. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi ibu ayah,
Balik pada tadi. Patutnya bismillah tadi. Tapi terlepas pula kan. Ibu-ibu pun khusyuk semua belajar, masya-Allah, tahniah. Saya pun tak perasan tadi. Bismillahirrahman sepatutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lajak pula. Jadi ibu ayah, bismillahirrahman. Alif lam apa tu? Khusyuk. Alif lam apa namanya? Ar-Rahman tu alif lam apa ibu ayah? Dia terangkan tadi. Alif lam apa tu? Tadi saya terangkan. Syamsiyah, betul. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah, ya. Ar-Rahman, alif lam syamsiyah. Kemudian roh dibaca apa? Roh tu, roh. Ar-Rahman, bismillahirrahman. Okey, roh tu, alif lam syamsiyah. Roh tu dibaca tafkhim, betul. Roh tu, roh baris atas kan? Kita baca tebal, tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim. Roh betul, ha tu pula ha pedas. Dengar baca ha tebal. Kan? Bismillahirrahman. Roh. Tak. Dia angin. Roh itu ya. Bismillahirrahman. Apa nama hukum ma ibu ayah? Mad asli. Okey. Nirro. Alif lam. Alif lam apa ibu ayah? Alif lam itu nirro. Alif lam tulislah ibu ayah, insyaAllah. Apa ni? Tulis je, tak apa. Ulang-ulang pun tak apa. Alif lam syamsiyah, betul. Alif lam syamsiyah. Okey. Ibu ayah, nak tahu tak? Saya ni, cara saya mengajar, memang saya sangat suka respon daripada ibu ayah. Ibu ayah jangan harap orang lain komen. Tapi kalau ibu ayah memang payah nak komen, tak apa. Maksudnya, payah nak type ke apa, saya faham. Saya sangka baik semua. Tapi kalau ibu ayah boleh komen, tapi ibu ayah segan nak komen lah ibu ayah, kita belum mahir, tapi kita tak nak cuba. Kenapa tak nak cuba? Takut salah malu. Jangan malu untuk salah. Saya cakap betul-betul ibu ayah, jangan malu untuk salah. Kalau ibu malu untuk salah, ibu ayah akan ada rasa apa? Rasa sifat ego tu ada. Kena buang ibu ayah. Tapi jangan pula jawab hentam aja. Hentam pun saya tak suka. Ada beza. Satu, cuba jawab dalam keadaan kita cuba fikir dulu. Yang kedua, main jawab aja pun saya kurang gemar macam tu. Fikir, insyaAllah. Lepas satu, penting bila saya sebut, salin. Bagi contoh, salin. Supaya ibu ayah benda tu, ilmu tu melekat, insyaAllah. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim, alif lam syamsiyah, ra dibaca tafkhim. Him tadi, him. Apa hukum him? Apa dia hukum him? Mad, bagus, Pakcik Wahab. Mad arid lis-sukun. Asalnya, kalau kita baca wasal, baca sambung wasal. Bila kita wasal, mim tu baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ayah jadi makmum, seorang imam dia jadi Allahu Akbar. Kan? Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu ayah bila dengar imam baca, imam ni baca berlagu lah. Tiba-tiba Ibu ayah rasa macam mana? Kalau kita suara sedap, contohnya suara sedap tapi tajwid berterabur, agak-agak nak pula surah Fatihah, baca tajwid tak betul, makhraj tak betul, sah tak sembahyang tu. Dan kita belakang, kita tahu cara bacaan tu salah. Ikut boleh imam yang baca salah. Lepas tu imam kena orang yang ada ilmu. Tak boleh tengok pakai jubah, pakai serban tu nak jadi imam terus, tak boleh. Kita kena pastikan betul-betul orang tu ada ilmu dan kita tolak dia jadi imam, insya-Allah ya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala,
Tadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, alhamdulillah tak bincang lagi. Alhamdulillah. Ibu ayah alhamdu, apa hukum dia? Alhamdu alif lam apa? Apa hukum pada alhamdu alif lam apa namanya? Qamariyah. Betul, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Okey. Bagus. Alhamdu, hamdu, mim mati bertemu dal. Mim mati bertemu dal, apa hukum dia? Mim mati bertemu dal. Ijak, okey, ibu yang tengok ya. Saya tulis sekejap. Okey. Ibu ayah cuba tengok Quran terjemah ibu ayah. Mim ni mati, tapi atas mim ada tak tanda mati? Atas mim ada tak tanda mati? Jawapannya ada tanda mati. Okey. Ada tanda mati. Ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, kita tengok ya. Hukum mim mati ni hukumnya terbagi kepada bagi pada berapa ibu ayah? Mim mati terbagi kepada berapa? Terbagi kepada berapa? 3. 3. Pertama apa? Pertama, buat izhar syafawi. Izhar syafawi. Kemudian, ikhfa syafawi. Kemudian, apa dia? Satu lagi? Satu lagi apa? Bagus. Iqlab. Betul ke iqlab? Betul ke iqlab tu macam Wahab? Betul ke iqlab? Bukan iqlab. Apa dia? Satu lagi. Bagus. Idgham. Idgham. Idgham mim. Okey. Bukan iqlab. Bagus. Apa ni? Ibu Farida, Kak Tengku Marina, Ibu Saidah, masya-Allah. Idgham. Idgham syafawi tak Ibu Saidah? Betul ke idgham syafawi? Betul, kita belajarlah insya-Allah. Izhar. Apa makna izhar ibu ya? Izhar tu apa? Kan? Izhar ni sebutkan 3 huruf pertamanya jelas betul. Apakah 3 huruf pertama pada izhar ibu ya? Apa dia 3 huruf pertamanya? Pada kalimah izhar? Za, ha dengan ra, huruf za, ha dengan ra. Okey. Jadi ibu ayah, izhar maksudnya menjelaskan. Ibu ayah dalam sehari kita ada waktu subuh, ada waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Bumi ni dalam keadaan yang manakah yang paling jelas kita nampak semua? Waktu manakah yang paling jelas nampak semua benda tak payah pasal lampu? Jelas semua benda nampak jelas tak payah pasal lampu. Bazir zuhur lah kan? Waktu zuhur jelas semua tak payah pasal lampu kalau pasal bazir. Jadi ibu ayah, izhar menjelaskan, jelas habis jelas. Jadi bunyi mim ni kita jelas. Jadi mim mati bertemu dal bila izhar, hukumnya izhar dan tanda pada tulisan nampak tanda mati atas dia. Dia mati dan tanda matinya nampak. Jadi kita baca dengan jelas. Kan? Hamim, titik dulu kita belajar kan? Hamim mati di atas ham. Kan? Jadi kita baca ham. H-A-M, ham. Kita tak baca ha. Kan? Kita tak baca ikhfa ke, kita tak baca dengan idgham ke, kita baca jelas. Okey? Kalau ikhfa, maksud ikhfa apa? Ikhfa? Apa dia maksud ikhfa ibu ayah? Apa dia makna ikhfa? Samar-samar. Ikhfa maksudnya samar-samar. Asal maksudnya menyembunyikan. Ikhfa ni maksudnya menyembunyikan. Jadi kita faham samar-samar lah. Dari segi bahasa, ikhfa menyembunyikan. Tapi maksudnya kat sini tajuk kita terjemah samar-samar. Okey. Hukumnya, apakah hurufnya ikhfa ni? Apa hukumnya? Mim mati bertemu apa? Mim mati bertemu apa? Mim mati bertemu
Bertemu apa tu? Ba, betul, bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Satu saja hurufnya huruf ba. Mim mati bertemu ba, ikhfa. Nanti kalau kita jumpa contoh, kita bincanglah insya-Allah. Sekarang ni kita tak bincang surah Fatihah. Fokus pada kalimah dia sajalah. Idgham, kalau idgham mim mati bertemu dengan apa hurufnya? Huruf mim. Huruf mim juga. Saya dah bagi dah. Idgham mim. Apa nama idgham mim? Apa mim ni untuk apa ni? Cuba tulis. Mim tu untuk apa? Stand for what? Mim ni untuk apa? Mu apa tu? Ibu ayah. Mu boleh kata idgham mislain boleh, mutamasilain boleh, idgham mimi boleh. Tu banyak nama dia, kita akan bincang dalam pengajian sebenar lah. Ini hanya kita santai-santai saja nak tunjukkan cara belajar macam mana. Jadi alhamdu kita akan sebut lam, alif lam qamariyah, mim mati bertemu dal, izhar syafawi nama dia. Izhar syafawi. Syafawi itu maksudnya daripada syafa ni maksudnya bibir. Syafah kan, bibir. Okey. Bibir. Okey, kalau saya terjemah idgham, izhar syafah itu maksudnya bibir ataupun kebibiran. Bibir lah. Kalau ikhfa, menyembunyikan. Ikhfa syafawi menyembunyikan, maksud sebutan bibir kita ni tak dapat. Kalau izhar kita dapatkan. Ibu ayah kalau kita nak sebut bunyi macam mim, boleh tak ibu ayah sebut mim tanpa rapatkan bibir? Cuba try. Sebut mim tapi bibir tu renggang sikit, boleh tak? Sebut mim, bunyi mim tapi bibir renggang, boleh tak? Cuba buat. Tak boleh. Lainlah kalau orang dia boleh buat benda lah, nama benda tu kan, dia tutup mulut tapi bunyi semua, ada orang boleh buat macam tu kan. Tapi kalau kita nak sebut huruf mim, memang kena rapat bibir ni, rapat habis. Tapi kalau buka sikit, itu akan jadi ikhfa, menyembunyikan huruf mim tu. Nanti dia panggil ikhfa syafawi. Tu nama dia. Kalau idgham, memasukkan huruf pertama pada huruf kedua. Okey. Lillahi, alhamdulillah. Lafaz jalalah dibaca apa? Lillahi. Lafaz jalalah dibaca apa? Sebelumnya baris bawah ibu ayah dibaca. Cuba tulis. Tarqiq, bagus. Dibaca tarqiq. Okey. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin dah bincang tadi. Ibu ayah tengok ya. Kita baru 2 ayat tapi kita bincang detail macam tu. Dia akan mula-mula akan jadi detail. Tapi bila dah lama-lama ibu ayah selalu buat macam saya buat. Dekat Bukit Beruntung dulu ada tak? Dekat Bukit Beruntung ke, dekat Gombak ke, ada tak Bukit Beruntung ibu dalam ni? Dalam tak ada kot. Dalam ni ibu dari Bukit Beruntung tak ada, tak nampak. Tak ada. Okey. Cara sebut macam ni ibu ayah, contoh ya. Ibu-ibu tu akan baca macam ni. Alhamdulillahirabbil alamin. Majid Khairiyah ada saya buat ibu ya. Saya pun tak ingat Ibu Faridah ada kan. Majid Khairiyah ada kot. Tapi yang betul ada juga ya. Betul ada, masya-Allah. Betul ada, saya ingat. Kelas pagi tu, pukul 8.30 pagi. Tapi Masjid dekat Bukit Beruntung, Surah Muhajirin tu memang saya kelas lalu dan dah 5 tahun kat sana. Ibu-ibu tu dah mahir dah, masya-Allah. Itu seminggu sekali punya kelas. Ibu ayah kalau kita buat scrub, ibu ayah jangan bimbang tak pandai tajwid sekarang. Istiqamah ibu ayah akan pandai insya-Allah. Dengan syarat apa yang saya bagi tu salin. Alhamdu alif lam qamariyah. Hamdu mimati bertemu dal izhar syafawi. Lillahi lafaz jalalah dibaca tarqiq kerana sebelumnya beri bawah. La man asli. Ra dibaca tafkhim kerana dia beri atas. Rabbil alif lam qamariyah. Man asli. Min man arid disukun ketika waqaf. Kena sebut ketika waqaf macam tu. Ar-Rahmanir Rahim ayat ketiga. Kita pendek sajalah. Ar-Rahmanir Rahim alif lam syamsiyah. Ar-Rahman alif lam syamsiyah. Ra dibaca tafkhim kerana bari atas. Rahma ma man asli. Nirra alif lam syamsiyah. Ra dibaca tafkhim kerana dia bari atas. Him mad arid disukun ketika waqaf. Kalau wasal hi itu adalah mad asli. Macam itulah ibu-ibu akan buat dalam surah Yasin yang kita akan belajar. Siapa-siapa nak join lah. Okey, dah ada beberapa orang yang join dah. Cuma saya tak nak ramai.
Tak nak ramai tu maksudnya tak nak sampai lebih daripada 50 orang. Kalau ramai nak join pun limit dia 50 orang supaya ibu buaya dekat situ boleh ada peluang. Siapa nak rebut peluang, boleh peluang dia baca, saya betulkan bacaan, kemudian kita buka hukum tajwid. Dalam kelas yang saya buat tu nanti tak wajib, saya takkan wajibkan ibu sila baca, tak, saya tak sebut nama. Siapa nak baca, baca. Siapa yang malu nak baca, dengar dan salin. Lama-lama bila dah mahir boleh baca. Dan dengan saya bukan belajar sanad bukan ambil sanad Quran ke, bukan dengan saya bukan orangnya. Saya bantu tajwid. Untuk ambil sanad Quran, mungkin ada sini ada ustazah-ustazah ni. Ibu-ibu boleh belajar direct dengan ustazah-ustazah. Ada ustazah Tengku Marina, ada ustazah Adila Maisara, ada ustazah beberapa orang ustazah dalam ni yang boleh ambil sanad kot, saya rasa insya-Allah yang memang mengajar Quran khusus. Jadi ibu yang dirahmati Allah Taala, sampai sini sajalah untuk hari ini, sampai sini saja. Besok malam boleh sambung lagi tak? Sambung pada Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sampai seterusnya. Boleh tak besok malam? Senang tak besok malam? Besok malam pun saya masih buat secara ni lah, secara kelas-kelas percuma. Dan saya nak tanya Ibu Ayah, cara macam ni membantu tak Ibu Ayah lebih faham tajwid? Membantu tak? Cara yang macam ni boleh membantu tak faham tajwid? Ini kelas tajwid ya, bukan tafsir tau, ini tajwid. Tajwid caranya lain. Nahwu sorof lain. Tajwid lain. Tafsir lain. Itu 3 kelas yang berbeza. Tapi satu persamaan apa dia persamaan Ibu Ayah? Nahwu sorof, tafsir, tajwid. Satu persamaan ni apa? Dia satu persamaan, dia memerlukan ilmu bahasa Arab. Ibu Ayah nak tahu nahwu sorof, nak tahu tafsir, nak tahu tajwid, Ibu Ayah tak dapat tidak, kena tahu ilmu bahasa Arab. Barulah kita dapat faham betul-betul tajwid tu, tafsir tu dan juga apa lagi nahwu sorof. Boleh Ibu Ayah insya-Allah ya, harap-haraplah insya-Allah. Jadi siapa yang nak daftar lagi untuk tapi pengajian setakat ni saya buat pukul 3 petang. Malam belum lagi. Malam tengok keadaan. InsyaAllah ya, setakat itu sajalah Ibu Ayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ramai-ramai Ibu Ayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya bayarnya. Saya nak pastikan rakaman ini dapat direkod.